Antara paparan yang menarik hari ini, harga shilling ayam, telur kekal sehingga selepas Aidilfitri. Dituduh bocor rasa kerajaan, punca Sanusi disekat. Jangan manipulasi agama, rasional dalam berpolitik. Akan ada lagi ahli politik ikut jejak Anwar serta IPAS. Kerajaan akan memastikan situasi menang-menang dicapai berhubung isu penjawatan doktor kontrak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, perincian mengenai isu berkenaan akan dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ya, saya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Kesihatan dan saya telah membentuk high level committee di mana bukan hanya Kementerian Kesihatan yang akan terlibat tetapi juga Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tentunya, dan beberapa pihak yang harus diadakan perbincangan untuk mengutamakan bahawa skema yang baharu mesti diwujudkan. Bagi kita menyantuni doktor-doktor kontrak ini, yang pada khidmat saya harus dibela. Dan pembelaan ini harus mengikut tata cara dan skema perkhidmatan pihak kerajaan. Beliau berharap peluang diberikan kepadanya untuk menyelesaikan masalah terbabit secara menang-menang. InsyaAllah tidak ada masalah yang tidak boleh kita perbincang dan selesaikan. Saya tahu masalah ini masalah lama, tetapi saya yakin ianya boleh diselesaikan. InsyaAllah saya akan mengadakan perbincangan secara terperinci dan untuk mengutamakannya saya pasti bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk perbincangkan keputusan yang muktamad dengan win-win situation bagi tidak ada yang rugi dan tidak ada yang rasa tersingkir atau terpinggir. Sebelum ini, sekumpulan doktor kontrak dilaporkan akan melancarkan mogok di seluruh negara mulai hari ini sehingga Rabu sebagai memprotes isu penjawatan mereka yang masih tergantung. Tiada halangan untuk ahli politik mengadakan program di Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Namun, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan perkara itu tertakluk kepada kebenaran pengurusan universiti berkaitan. Kementerian kita memang tak ada halangan untuk mana-mana pihak untuk masuk ke universiti, tetapi seperti kita sedia maklum, untuk masuk ke kawasan universiti ini kena maklumlah kepada pihak pengurusan universiti. Khamis lalu, dialog antara Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama pelajar Universiti Teknologi Mahara Shah Alam yang dijadualkan berlangsung malam itu gagal selepas beliau dihalang memasuki pagar universiti berkenaan. Namun pada Jumaat lalu, UiTM melaporkan bahawa penganjuran program tidak menggunakan saluran rasmi untuk memohon mengadakan program di kampus Shah Alam. Muhammad Khalid meminta supaya Syed Saddiq dan pengurusan UiTM bersemuka. Mungkin ada breakdown communication apa semua. Jadi dalam hal ni saya dari segi kementerian kita memang harap supaya kedua-dua pihak boleh berjumpa dan diaturkan supaya dapat dibuat sekali lagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah memutuskan untuk mengekalkan harga shilling ayam dan telur sehingga selepas perayaan Aidilfitri. Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, KPDN juga akan melakukan pemantauan setiap hari sepanjang Ramadan ini bagi memastikan tiada isu kenaikan harga berlaku. Saya ingin mengumumkan bahawa sepanjang Ramadan ini tiap-tiap hari kita memantau harga barangan asas dan juga keperluan supaya tidak berlakunya kenaikan harga terutama kepada
kepada rakyat yang sangat memerlukan pada masa ketika ini. Salahuddin berkata pemain industri juga telah memberi jaminan dan menyatakan kesediaan mereka untuk membuat lebihan pengeluaran ayam dan telur pada bulan Ramadan berikutan peningkatan permintaan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu baru-baru ini berkata, harga shilling runcit semasa bagi ayam standard adalah RM9.40 sekilo, manakala harga shilling runcit telur bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji, masing-masing di Semenanjung. Sementara Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan, harga maksimum bagi kedua-dua makanan itu adalah berbeza mengikut zon dan daerah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno mendakwa dia dihalang daripada menghadiri Majlis Kerajaan Persekutuan atas tuduhan membocorkan rahsia kerajaan. Sanusi mendakwa perkara itu didedahkan kepadanya oleh seorang pegawai kanan kerajaan di Kedah yang menunjukkan salinan keputusan kabinet untuk menghalangnya daripada hadir ke Majlis Kerajaan Persekutuan. Katanya ia berpunca daripada ucapannya dalam khutbah di Sungai Besar, Selangor baru-baru ini, di mana Pengerusi Perikatan Nasional Kedah mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan pembentangan untuk Kementerian Kewangan sendiri dan bukannya meminta Ketua Setiausaha Perbendaharaan melakukannya. Pertemuan itu katanya adalah antara Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri dan diadakan sempena mesyuarat Raja-Raja Melayu pada hari yang sama. Sanusi turut mendakwa itu adalah alasan yang digunakan oleh Kabinet untuk menghalangnya daripada menghadiri Majlis Kerajaan Persekutuan termasuk di Kedah. Alasan ini terlalu bodoh. Rahsia apa? Itu bukan sulit. Siapa bentang paper bukan sulit. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu juga mendakwa apa yang diperkatakan pada mesyuarat itu tidak dianggap sebagai rahsia dan membidas Kerajaan Persekutuan yang didakwanya sebagai mundur kerana menghalangnya hanya disebabkan isu yang kecil. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan parti pembangkang agar bersikap rasional dan tidak memanipulasi agama untuk kepentingan politik mereka. Zahid menyindir ada pihak yang menggunakan istilah sedekah untuk memenangi pengundi. Biar sedekah itu apapun bentuknya, apabila sedekah itu diberikan suatu pilihan raya, pasti sedekah itu ada motif politik. Walaupun wang yang diberikan itu tidak dianggap sebagai termasuk di dalam hukum hudud, maka saya ingin menyeru pemimpin itu jangan bermain dengan fatwa, jangan bermain dengan ayat Quran, jangan bermain dengan hadis, jangan bermain dengan ijma' ulama, jangan bermain dengan kias. Berada di gelanggang politik mesti berpolitik secara rasional, bukan menggunakan agama, bukan memanipulasikan fatwa-fatwa untuk kepentingan diri sendiri. Lihat apa yang berlaku. Ya, bahawa manipulasi yang dilakukan, tactical move yang dilakukan, dan juga apa juga yang telah terjadi menyebabkan Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada mereka, biarpun mungkin jumlah mereka lebih besar daripada jumlah yang kita perolehi. Hakikatnya yang kecil menjadi kerajaan, yang dapat kursi banyak berada di pihak pembangkang, maka itu adalah hukum Allah. Hukum Allah pasti dan pasti dan pasti. Terimalah. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar mengalu-alukan pernyataan bekas ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa ke dalam parti itu seperti mana ahli-ahli politik lain yang akan turut mengikut jejak langkah berkenaan. PAS berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar yang juga veteran UMNO dan bekas menteri. Setiap yang bersama dengan PAS, sama ada kepimpinan ataupun ahli-ahli ini, mereka akan ada peranan masing-masing. Dan saya percaya orang yang mempunyai pengalaman seperti Tan Sri Anwar Musa dan lain-lain juga ada peranan masing-masing yang boleh kita berikan untuk sama-sama memperkasakan PAS itu sendiri. Samsuri berkata beberapa ahli politik yang kecewa dengan kepimpinan parti akan turut menyertai PAS tidak lama lagi. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah. Saya tak boleh sebut nama lagi lah. Tapi insyaAllah ada. Tidak terhenti di situ saja.
Sekian, saya Syahidah Zakaria. Rentasan malam di TV pada hari ini.